Memang akak pun memang tak ada benda lain buat, memang meniaga, memang full time. Bila PKP ni memanglah berkesan sikit lah, dia punya pendapatan kita orang memang kurang lah kan kalau berbanding dulu. COVID ni terasa masalah, kekurangan banyak lah. Tapi kita nak buat macam mana, kita kena jugalah sebab berniaga ni yang income hari-hari. Jadi berniaga jugalah walaupun COVID ke apa ke. Berniaga sebetulnya dah lama, dah dalam 5 tahun kita berniaga sini kan. Ya biasalah untuk cari rezeki, makan semua macam tu lah. Kita rasa macam senang jugalah sebab dah macam ada kebebasan sikit lah. Daripada sebelum PKP ni kan kita macam kekurangan lah. Macam orang pun nak keluar susah. Tapi sekarang alhamdulillah lah dapat sikit-sikit. Saya ni maksudnya menjaga pun kurang. So sales tu tak macam dulu lah. So dulu memang ramai orang. Sekarang ni dah customer banyak tak ada dah. Tak macam dulu lah. Ada yang bungkus lah, ada yang still ada yang dari jauh dulu datang. So yang sekarang ni banyak ada fikir-fikir kan. So yang dari luar macam Putrajaya, dari Selangor. So tak dapat nak mari lah. Kami ialah dalam bidang jualan baja. Sekarang farmer pun sudah slow dalam ordering. Kami pun kena looking for something untuk supplement kami punya business income lah. Dan ini adalah part of it lah. Sebab ini nenas pun kami dapatkan dari customer kami, ladang customer kami. Dulu sebelum PKP alhamdulillah lah. Bolehlah kata orang kan, sejak PKP ni slow sangat. Tapi kata orang tu teruskan jugalah kan. Walaupun slow teruskan juga, insya-Allah lah. Kadang-kadang habis, kadang-kadang tak, macam itulah. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Mehmet Syai. Hari Khamis kami bentangkan untuk anda 19 November 2020, moga-moga yang bermaya sejahtera walaupun kita masih dirundung COVID-19, namun bukan alasan untuk terus kekal produktif dengan cara yang tersendiri. Dan kepada yang diuji harap sabar sebab masih ada ruang yang pelbagai untuk mencipta kejayaan hari demi hari. Dan anda bertemankan kami di sini, saya Sofia Nur Salatu bersama dengan Fitri Yahya juga. Semoga anda akan membaik sahaja, ceria pagi ini dalam keadaan bersemangat kerana kita perlukan semangat itu supaya kita boleh menghadapi hari-hari yang akan datang, dan semoga semangat ini mampu untuk diterjemahkan supaya kita berani untuk mengambil langkah baru. Hari ini kita akan melihat dan meninjau bagaimana sebenarnya sesuatu yang telah pun diwujudkan bagi warga Putrajaya, wilayah Persekutuan dan juga Labuan, iaitu wilayah bebas berniaga. Kita difahamkan telah pun bermula sejak 15 November lalu dan selama 6 bulan ini kita akan melihat bagaimana peluang ini digunakan oleh rakyat, oleh orang ramai untuk kembali daripada mungkin satu keadaan yang sukar sewaktu COVID-19 untuk bangkit semula. Sebab mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, yang mungkin pendapatan mereka menyusut, dan ini masa untuk masuk terus semula pendapatan ataupun kewangan. Dan juga mungkin ada hutang-hutang tertentu. Ini bukan masa untuk membuat hutang baru, tetapi untuk merancang sesuatu yang lebih segar. Sebab ia melibatkan masa depan. Mungkin ada yang sedang diuji sebab akan bertambah ahli keluarga yang sedang merancang segalanya, dan ini melibatkan kita lah membuang keegoan. Sebagai contoh kan banyak dah terbukti, contohnya dia pekerjaan yang sangat megah, status yang sangat tinggi, dia cabaranlah sebab hilang kerja, jadi terpaksa berniaga di depan rumah ataupun menjual produk yang mungkin selama ini tak sanding dengan status yang dibawa. Maksud untuk membuang ego dan mencipta perancangan kewangan. Okey, sehingga kita berdua hari ini membincangkan topik penting untuk peluang niaga kecilan ni. Seorang sahabat memang meniaga pun kan? Berniaga apa sebelum ini? Sila Pak. Itulah dia. Alhamdulillah perniagaan saya walaupun ketika PKPB semakin lama semakin meningkat. Alhamdulillah, nak tahu saya berniaga apa, kena follow Instagram saya lah. Okey, apapun, selamat pagi. Hai kepada anda semua. Seperti mana yang Sofia katakan tadi, Fitri katakan tadi, semoga kita bersemangat, semoga kita berada dalam keadaan baik sahaja pada hari ini. Anda menyaksikan pastinya Malaysia hari ini. Hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan perkembangan yang pastinya memberikan anda satu nafas baru untuk anda semua sebagai usahawan, untuk anda yang nak berniaga. Khususnya ini satu nafas baru untuk anda yang berniaga di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Kerana apa? Kerana anda diberikan pengecualian, kerana anda tidak harus membayar, kerana ada lesen perniagaan secara sementara diberikan secara 6 bulan. Dan sudah pasti kalau sebelum ini anda berniaga, contohnya anda berniaga makanan kan, dan kalau diberikan lesen sementara ini, boleh kita kembangkan lagi perniagaan kita. Sebelum ini makanan, minuman, mungkin selepas ini boleh kita berniaga pakaian dan sebagainya.
Ianya sebagai salah satu daripada caranya untuk kita mendapatkan pelbagai sumber pendapatan. Tak kira apa sahaja, dan kelonggaran ini harus diberikan untuk mereka yang terkesan disebabkan COVID-19 ini. Dan itulah hari ini, hari Khamis, saya melihat bahawa ada jurukamera yang memakai baju batik. Kita dapat tunjukkan. Sebab batik ini juga, itu salah satu bentuk niaga. Betul. Walaupun dia seorang katakan pemotor rumput, tapi dia pakai sesuatu. Zaman telah pun berubah. Mungkin ayahnya pakai batik, anak boleh promo di Instagram dan sebagainya. Cantik. Kena kreatif, satu keluarga kena gambling tenaga untuk mencari beban ataupun Mana tu? Kita mampu tunjuk. kain batik dalam sampan, semua datang dari Jawa. Sama cantik, sama padan, bagai ilmu dengan niaga. Betul. Nampak tak? Itu okey. kreativiti yang boleh kita boleh gunakan sekarang ini. Kreativiti itulah boleh kita cari rezeki untuk diri dan keluarga. Dan kita ingin ingatkan juga bagi anda yang ingin mendapatkan lesen perniagaan sementara itu, anda perlu ingat bahawa sekarang ni kita kena waspada. Ada di antara mereka mungkin pihak-pihak ini yang konon-kononnya mendakwa sebagai orang tengah yang ingin mendapatkan bayaran daripada kita untuk tolong membuat lesen sebagainya. Jadi jangan terpedaya. Anda hanya perlu ke DBKL sahaja untuk mendapatkan lesen tersebut. Jadi inilah kita nak mencari rezeki dan sebagainya. Ada pula pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita jaga. Walaupun anda nak memohon, tapi kena mematuhi syarat-syarat peraturan, SOP-nya. Sebab ialah kalau semua nak terus berniaga, apakah impaknya, rumah kategori yang mana yang dibenarkan. Kita bicarakan nanti dengan ilmu dan juga panduan yang sebenarnya. Tapi hari kita nak terus mencegah pada program semasa. Saya kira elok saya mulakan dengan paparan di Metro. Izinkan. Kalau boleh, kita sini ingin melihat dulu paparan COVID-19 hari ini. Setakat semalam kita melihat penurunan ke 3 angka, iaitu sebanyak 660 kes, menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 50,309 kes. Dan pada ketika ini Sabah mencatatkan 387 kes baru dan Lembah Kelang pula 173 kes, di mana banyak penurunannya sebanyak 66% berbanding dengan hari sebelumnya. Jadi itulah dia, 630 kes sembuh telah pun dicatatkan, kes sembuh dikatakan di sini. Dan ini membentuk hampir 74% kes sembuh daripada keseluruhan kes. Dan kita melihat bagaimana yang semalam dilaporkan ada kes kematian. Betul. Dan melihat kepada pattern seperti ini, sama kategori warga emas yang mana melibatkan mereka yang ada penyakit. Okey, dan kes sembuh mengikut negeri nampaknya ada negeri memang dijangkakan akan ditamatkan lebih awal. Betul. PKPB sebabkan kes yang menurun semakin landai dan ini rumusannya. Tapi apapun, berdasarkan COVID-19 ini, saya harus memberikan pujian juga. Sebab apa? Sebab kita semalam mencatatkan diisytiharkan ada beberapa kluster yang telah pun ditamatkan. Totalnya semalam ada 3 kluster yang berjaya ditamatkan, iaitu kluster Kencana yang melibatkan negeri di Selangor, Johor, KL dan juga Terengganu. Yang kedua kluster Basintok dan juga yang ketiga kluster Seri Anggerik. Tetapi yang merisaukan kita, walaupun diisytiharkan tamat 3 kluster, tetapi ada pertambahan kluster-kluster yang baru. Betul. Itu kita tak mahukan sebab setiap hari akan ada saja kluster-kluster baru. Dan ini peranan untuk anda semua untuk kita memutuskan rantaian COVID-19. So, tentunya apa yang kita boleh raikan juga adalah kesiapsagaan pihak kementerian juga. Kita difahamkan setakat semalam 18 November, jumlah katil di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan juga wilayah Persekutuan Putrajaya telah pun ditingkatkan hampir 14 kali ganda untuk kita menampung bagi kes-kes yang barangkali akan meningkat dan sebagainya. Di sebanyak 345 katil pada 1 Oktober 2020 kepada 4,739 katil. Kita melihat antara hospital-hospital yang telah pun bertungkus lumus melihat begitu banyak inisiatif dan juga usaha untuk membendung. Antaranya Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur juga kita melihat penambahan katil dan juga warga kerja. Mungkin kawasan tu memang luas tapi perlu ada penjarakan jugalah. Iaitu menyebabkan ia ditambah dan sebagainya. Dapatkan perkembangan semasa yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan itu war-war yang telah pun kami sebutkan tadi. Dan kini kita nak berganjak pada paparan akhbar. Paparan di Metro ini tentang darurat di Batu Sapi di halaman ke-9 Metro. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Miayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam mengisytiharkan proklamasi darurat di Parlimen Batu Sapi sekaligus membatalkan pilihan raya kecil PRK kerusi itu. Dan proklamasi darurat berdasarkan fasa 1 perkara 150 Perlembagaan Persekutuan dilakukan selepas memperhalusi penjelasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempersembahkan nasihat beliau supaya keputusan mesyuarat Jemaah Menteri berhubung perkara itu.
Jadi pengisytiharan ini sekaligus membatalkan PRK bendung gelombang keempat COVID-19. Ya. Itu yang dimutabatkan di halaman ke-9 dan ini demi kebaikan rakyat dan demi kemaslahatan bersama. Dan saya akan berganjak pula ke NST. Kita sedia maklum sebenarnya kita melalui fasa peralihan monsun ataupun monsun timur laut yang telah pun bermula pertengahan November ini sehingga ke hujung Disember. Dan kita melihat antara implikasinya di halaman ke-8 NST, first wave of floods hit Terengganu. Gelombang satu banjir telah pun datang ke Terengganu dan dikatakan di sini the first wave of floods have hit Terengganu with 26 people in Langkap evacuated since 1 a.m. yesterday. The two evacuation centres at the Sungai Lerit Civic Centre and Kampung Bukit Nior Pelong have been opened to shelter 26 evacuees from 6 families. Dan juga dikongsikan antara di sini adalah zon bahaya dan telah pun diletakkan lebih ramai anggota untuk bersiap sedia iaitu di Besut, Setiu, Kuala Nerus dan juga Kuala Terengganu yang kini mendapat begitu banyak takat hujan. Jadi kita mengharapkan agar anda semua yang berada di kawasan-kawasan tersebut berhampiran ataupun dalam kawasan yang sama, tolonglah berhati-hati, tolonglah kenal pasti di manakah kawasan-kawasan untuk menyelamatkan diri anda, pusat-pusat pemindahan dan sebagainya. Ini adalah tempoh yang agak sukar. Ya. Jadi dengan adanya pengalaman saya harapkan kita harapkan supaya persiapan sebaik mungkin dilakukan. Betul. Baik, paparan di berita harian. Okey, baik, di berita harian di muka hadapannya yang besar di sini, Fitri telah kongsikan tadi berkaitan darurat di Batu Sapi, PRK ditangguhkan. Tetapi yang menjadi pilihan untuk saya kongsikan dan diadakan perkara ini dijadikan pedoman lah supaya kita tidak melakukan perkara ini. Di muka surat 21, bapa maut ditikam anak kerana kes yang saya rasa sungguh kecil sekali iaitu tegur kerana anaknya leka bermain telefon ya. Dan bukti raja di sini berang ditegur leka bermain telefon seorang penganggur sanggup menikam bapanya dengan pisau di Sempang Pertang di Jelebu jam 9.30 pagi semalam ya. Dan Tan Yin Fah 59 tahun maut di tempat kejadian akibat tikaman di depan dan juga belakang badan. Okey, perinciannya begini, kesnya begini apabila saya telah pun baca berlaku pertelingkahan antara kedua-dua beranak ini ya, antara ayahnya dan juga anaknya, dan berlakulah pertelingkahan mulut dan juga mangsa sebenarnya membaling suspek sebenarnya bergaduh-gaduh. Lepas tu suspek membaling kerusi plastik kepada mangsa dan disebab itu berlaku pergelutan dan disebabkan itu mangsa sebenarnya ditikam oleh suspek dengan pisau dan menyebabkan kematian. Dan itulah dia apa yang saya nak kongsikan di sini. Walaupun kita lihat hubungan kekeluargaan itu terjalin di situ, tetapi walaupun berlaku pergaduhan dan sebagainya, kalau boleh itu kita berlakulah tindakan yang wajar ya, supaya kita tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan besar. Contohnya seperti pembunuhan ini. Dan kita tahu ya, kadang-kadang mak ayah kita ni macam marah kita main telefon dan sebagainya. Kita sebagai anak kena beritahulah dekat ayah ke dekat mak, main telefon ni bukannya sesaja saja, sebab daripada telefon ni untuk kita nak menjadi pendapatan dan sebagainya. Banyak kegunaan telefon ni. Kadang-kadang ibu bapa tak faham tentang perkara ini. Komunikasi itu penting sebenarnya kan. Bukan hanya soal telefonnya, mungkin ada rentetan lain. Ya. Mungkin mental depression yang tak diketahui. Betul. Itu menyumbang hanya menjadi asbab kepada pertelingkahan dan kemarahan saja. Okey, kita nak memperincikan kembali saranan penting oleh Ketua Perkara Kesihatan. Ya, KP Kesihatan sendiri, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah telah pun berkongsi di laman media sosialnya. Dikatakan meraihkan sebenarnya kesiapsiagaan COVID-19 bagi negeri-negeri Lembah Kelang dan juga penubuhan pusat kawalan bersepadu COVID-19 di wilayah tengah. Daripada peringkat awalnya, bagi gelombang ketiga ini, kita melihat KKM hanya menggunakan Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur dan sebagainya untuk mengawal penularan ini dan juga memberikan rawatan yang sepatutnya bagi kesemua yang telah pun terjangkiti. Namun kita melihat itu antara langkah kesiapsiagaan lanjut bagi menampung kemasukan pesakit susulan lonjakan kes positif COVID-19 ini adalah termasuk menambah jumlah katil rawatan COVID-19 yang sedia ada di Hospital Sungai Buloh kepada 630 buah katil dan juga di Hospital Kuala Lumpur peningkatannya kepada 831 buah katil. Dan bukan itu sahaja, menukar status Hospital Rehabilitasi Ceras HRC kepada Hospital Hybrid COVID-19 dengan 230 buah katil. Dan bukan itu sahaja, kita melihat pembukaan 8 blok Institut Latihan KKM Sungai Buloh sebagai pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah dan dengan kapasiti 2,400 katil. Jadi kita melihat begitu banyak inisiatif yang sangat bagus untuk kita bersiap-siaga, terus bersiap-siaga melihat sekiranya angka-angka COVID-19 ini akan melonjak lagi. Dan kita harapkan semoga ini akan memberikan kemudahan ataupun fasilitis terbaik untuk mereka yang diuji dengan positif COVID-19 di samping menambah kemahiran ataupun cakna di kalangan rakyat. Kalau ada sebarang yang nampak
pelanggaran SOP ke, terus membuat laporan demi keselamatan bersama. Kita juga nak meninjau apakah impak kepada pelajar IPT yang saya kira ada yang menyebut ia sebagai ijazah. Tak dapat tidak dapat untuk merasai nikmat alam kampus, berinteraksi. Mereka hanya sedang mungkin nanti dah berconvocation hanya dengan tidak, pengalaman mereka hanya saja, ijazah. Tidak ada pengalaman realiti di kampus. Ya, kita tahu bahawa berlakunya penularan COVID-19 ini bukan sahaja terkesan kepada komuniti setempat, malahan pelajar-pelajar IPT pun sama-sama turut terkesan. Dan disebabkan isu-isu yang melibatkan mahasiswa ini, ada satu agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa, YSS, sebenarnya banyak membantu golongan mahasiswa ini. Contohnya mereka memberikan pek makanan dan juga kebersihan diri hampir RM54,000 kepada 3,347 mahasiswa yang berada di IPT. Dan bukan setakat itu saja ya, di mana mereka ini terlibat secara langsung memberikan bantuan PPE dan juga face mask ya, hampir 52,700 keseluruhannya kepada frontliner yang berada di hospital-hospital universiti yang berada di Malaysia ini. Baik, untuk memperkatakan tentang bantuan yang diberikan kepada siswa di IPT, di talian kita bersama dengan pengerusi Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Pengajian Tinggi. Kita bersama dengan Tan Sri Lee Lamtai. Selamat pagi, Tan Sri. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat dekat sini. Tan Sri, bagaimana? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik. Sebagai permulaannya, kita tahu bahawa golongan mahasiswa ini memang amat-amat memerlukan. Dan terima kasih kepada YSS kerana banyak membantu mahasiswa ini dari segi bantuan makanan, kebersihan diri dan sebagainya. Sebagai permulaan, mungkin Tan Sri boleh kongsikan peranan YSS ini dalam membantu mahasiswa ini, Tan Sri? Izinkan saya bermula dengan menyatakan bahawa Yayasan Sukarelawan Siswa ditubuhkan pada tahun 2012 dan ia merupakan sebuah syarikat di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Dan YSS ini diberikan tanggungjawab dan amanah untuk membangunkan Malaysia sebagai hub sukarelawan siswa dan juga melahirkan ikon sukarelawan di pentas itu global. Jadi apabila berlakunya krisis COVID-19 ini, jadi YSS telah dapat menggerakkan para sukarelawannya untuk terlibat dalam berbagai program dan projek untuk memberikan bantuan bukan sahaja ini kepada para pelajar di universiti tapi jugalah itu kepada masyarakat dan sebagainya. Dan di kalangan masyarakat memang kami memberikan fokus terhadap kumpulan B40. Kita tahu bahawa pada saat inilah ada ramai anggota keluarga yang dalam keadaan yang amat menjukarkan dan YSS lah tampil hadapan untuk melancarkan tabung prihatin di manalah kami dapatlah ini kumpulkan bahan-bahan makanan dan juga peralatan-peralatan yang boleh digunakan oleh frontliners yang terlibat dalam COVID ini. Dan apabila bahan-bahan ini telah dapat dikumpulkan, jadilah kami dapat menyampaikan kepada golongan sasar, iaitu golongan B40 dan boleh dikatakan setakat inilah hampir 50,000 lah orang dalam keadaan daif, dalam keadaan miskin lah telah mendapat bantuan daripada YSS melalui pemberian package itu makanan, pack itu makanan dan di samping itulah seperti mana yang tadi saya menyatakan, kami juga itu dapat menyampaikan peralatan PPE lah kepada frontliner. Dan saya pasti Tan Sri merupakan antara aktivis masyarakat yang terkenal, telah lama ya bersama dengan komuniti. Ingin tahulah bagaimana agaknya kita ni sebagai sukarelawan muda yang ingin terus bersama-sama dengan Tan Sri bagi membantu golongan bukan saja mahasiswa, malahan mereka-mereka yang memerlukan ini, Tan Sri. Ya, soal tentang kesukarelawan ini adalah satu perkara yang amat itu penting.
memang di dalam kalangan para pelajar lah, YSS bercadang untuk mendidik, membimbing dan melatih mereka menjadi para sukarelawan. Tapi di samping itu juga saya rasa negara yang kita cintai hari inilah memang memerlukan ramai para sukarelawan, sama ada mereka datang daripada golongan pelajar ataupun daripada lapisan masyarakat yang lain. Apa yang saya harap kita dapat melihatkan ialah bahawa semangat kesukarelawan ini dapat diperkukuhkan lagi. Saya memang harap dapat melihat ramailah rakyat Malaysia yang boleh tampil ke hadapan untuk menjadi para sukarelawan, supaya mereka dapat memainkan peranan, terutamanya pada masa sekarang di mana negara kita sedang menghadapi satu krisis. Dan dalam keadaan ini saya rasa banyak yang boleh dilakukan oleh mereka, banyak yang boleh disumbangkan mereka untuk memberikan manfaat itu kepada mereka yang memerlukan. Ya, betul-betul. Sebenarnya kalau kita menjadi sukarelawan sebenarnya bukan sahaja kita boleh membantu dari segi bantuan-bantuan, contohnya makanan, kebersihan diri dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak bantu ni dari segi tenaga pun boleh sebenarnya, kan? Dalam bentuk apa saja bantuan yang diberikan kepada mereka yang memerlukan di saat pandemik COVID-19 ini. Baik, terima kasih Tan Sri di atas makluman yang diberikan daripada YSS, dan insyaAllah ya kita harapkan bahawa YSS ini banyak lagi membantu mahasiswa yang terkesan disebabkan pandemik ini. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia. Kita telah pun bersama dengan Tan Sri Lee Lam Tai, Pengerusi Yayasan Sukarelawan Siswa Kementerian Pengajian Tinggi. Baik, daripada pengisian berkaitan dengan bantuan yang diberikan kepada pelajar IPT, bantuan-bantuan yang diberikan daripada kerajaan menjurus kepada rakyat Malaysia. Contohnya kepada golongan bujang. Golongan bujang ni pun dibantu juga daripada kerajaan kepada orang bujang ini. Fetri dan juga Sofia, silakan. Kita difahamkan 26 Oktober sebenarnya telah pun bayaran fasa pertama bagi BPN 2.0 pun disalurkan kepada mereka yang memerlukan antara isi rumah keluarga dan juga golongan bujang ni. Kita melihat juga antara jangkaan umur bujang itu telah pun diturunkan ke umur 21. Itu dia. Siapa yang bujang di sini? Tak ada, terdapat kita buat bertanya. Itu terpaksa bertanya kepada Muhammad Imran Muhammad Razik, terima BPN bujang, kategori B40 di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Imran berada di mana? Di Kepung. Okey, Kepung. Okey, baik. Macam mana memanfaatkan bayaran daripada BPN yang diterima untuk anda? Silakan. Okey, selamat pagi semua. Sebenarnya bantuan yang diberikan oleh kerajaan berupa bantuan prihatin nasional kepada golongan bujang ni amat dinanti-nantikan oleh golongan bujang, meskipun jumlahnya tidaklah begitu besar seperti 3-4 tahun yang lalu. Tetapi jumlah sebegitu adalah membantu sama sekali kepada golongan bujang untuk kata orang tu tambah nilai kepada kos pengangkutan, kos makanan, kos sara hidup mereka, terutamanya kepada golongan bujang yang tinggal di kota raya seperti Kuala Lumpur ini. Itu dia. Tapi itulah orang bujang, tapi nampak belakang rumah tu macam rumah keluarga ya. Pandai hias barangkali. Saya menumpang di rumah abang ipar. Okey, jadi apa perkara pertama yang dibuat? Apakah membayar hutang dahulu? Sebab hutang juga adalah satu komitmen kan. Jadi macam mana merancang sebaik mungkin supaya ada impak kepada dari segi motivasi dan sebagainya? Sebenarnya duit BPN tu kalau secara peribadi saya gunakan untuk tambah balik, top up baliklah tabung kecemasan semasa PKP pada bulan Mac yang lalu. Kerana golongan bujang seperti saya pun sedikit terjejas dari segi pendapatan walaupun masih lagi bekerja, tetapi pembayaran gaji itu mungkin agak sedikit terjejas. Dan alhamdulillah saya masih lagi bekerja, tetapi jumlah wang yang digunakan itulah saya buat tambah nilai pada kos pengangkutan seperti tol misalnya dan juga pengangkutan awam. Dan mungkin juga saya gunakan untuk tambah sedikitlah bantu kakak saya di sini untuk bersama-sama makan dan sebagainya. Ya, Imran kerja dalam bidang apa? Dalam bidang pengurusan acara sukan. Okey, jadi lepas ni bolehlah mungkin buat benda-benda lain untuk menambah pendapatan? Ya, setakat ni saya mengumpul jersey dan saya terpaksa melepaskan beberapa jersey yang kesayangan saya dan untuk menambah sumber kewangan saya lah. Ya, tak apa, berkorban demi masa depan ya. Juga moga-moga dapat tingkatkan dada kecemasan. Sekurangnya setahun kita dah ready insya-Allah. Ya betul, buat masa ni belum lagi terjejas, tetapi dalam masa jangka panjang kita tak tahu kerana dalam bidang sukan sendiri beberapa acara tempatan dan juga antarabangsa terpaksa dibatalkan dan kesannya belum dapat dilihat dalam masa sekarang. Mungkin dalam masa setahun 2 tahun akan ada kesan buat diri saya dan saya terpaksa bersedia untuk menghadapi norma baru. Siapa tahu
kehidupan di alam 2020 ini begitu sukar sekali. Ya, awak sedang membuat liputan sukan ya, macam berada di stadium apa. Terima kasih untuk anda. Jaringan minit ke-8 oleh Muhammad Imran Muhammad Razib. Terima kasih banyak. Okey, sama-sama. Okey, itu dia. Baik. Suara bidang sukan ni memang sukan betul. Betul. Okey. Betul. Dia ada aura tu dia. Baik, kita akan menghubungi seorang wanita pula, juga penerima BPN B40 Bujang di talian pada ketika ini, Cik Nurul Atika Ashikin Abdul Jalal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Okay. Baik, Cik Nurul Atika ni antara 3.8 juta penerima BPN Bujang. Dan kita difahamkan juga ini adalah mungkin bayaran yang pertama, yang keduanya Januari nanti kan. Jadi bagaimana perbelanjaan, apa yang diletakkan sebagai prioriti sebaik saja menerima bantuan tersebut? Pertama sekali tu terima kasihlah kepada pihak kerajaan sebab prihatin and committed untuk membantu golongan-golongan terjejas. Seperti yang kita sedia maklum, cabaran dia sangat besar, especially untuk golongan muda yang masih bekerja di kota raya lah. Tapi untuk prioriti kita gunakan duit sumbangan daripada kerajaan tu, untuk saya sendiri, saya top up untuk belanja makan, bayar bil elektrik. Sebab saya sendiri pun menyewa bilik sewa. So benda tu apa tu orang cakap, walaupun nilai dia sikit tapi dia punya manfaat dia besar. Bukan untuk saya saja tapi untuk semua orang yang dapat bantuan daripada pihak kerajaan tersebut lah. Dia seimbangkan balik untuk kita lah kan. Bagi Betul. ramai kan Cik Atika yang begitu terjejas pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19 ni, adakah Cik Atika juga terjejas sedikit sebanyak? Tidak, Alhamdulillah saya masih lagi bekerja dan tapi untuk saya sendiri juga walaupun saya ada pendapatan yang tetap tapi saya ada juga inisiatif lain iaitu saya ada buat side income lah seperti berniaga dan menolong juga family saya untuk berniaga. Wow, okey. Jadi harapan Cik Atika sendiri bagaimana? Mungkin pesanan bagi mereka semua yang juga bujang, cara untuk mengendali kewangan dan sebagainya? Harapan saya sebenarnya untuk kita golongan muda, kita lebih proaktif untuk, maksudnya tu jangan nak harapkan sumbangan atau bantuan semata-mata sebab kita boleh lagi kita masih kuat lagi untuk cari kerja ataupun cari apa-apa lagi lah side income yang boleh. Sebab kita masih banyak lagi benda nak kena, macam apa orang kata tu, nak kena bayar lah. Betul. Kita kena explore dan terus mencari jalan yang terbaik untuk kita. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Nurul Atika Ashikin Abdul Jalal kerana memberikan masa dan berkongsi dengan kita bagaimana pengalaman menerima BPN bagi golongan bujang. Terima kasih. Okey, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Itulah dia, kita melihat antara pengendalian kewangan itu sangat penting. Walaupun sebesar mana, sekecil mana bantuan tersebut, kita perlu tahulah cara untuk mengendali ataupun menyalurkan kewangan-kewangan itu. Itu dia, mencipta gaya hidup yang baru dengan norma baru dan juga cabaran baru akibat gelombang COVID-19. Okey, dan lepas ini kita akan bersama untuk berbincang secara ilmiah dan lebih mendalam tentang wilayah bebas niaga, apa yang diperlukan, apakah mungkin tarifan yang sesuai dan di mana kita boleh berniaga supaya tidak melanggar SOP dan juga tidak nanti kita nak berniaga, tak nak pula berniaga ini menjadi satu beban baru sebab mencipta hutang baru. Betul. Tak nak kita mencipta kluster baru pula ya. Baik, kita akan berehat seketika sekembali dengan banyak pengesian di Malaysia hari ini. Hai, apa kata anda bersama dengan Pak Nil hari Jumaat ini bermula 8 pagi di MHI di mana Pak Nil akan bercakap mengenai program terbaru Pak Nil, AADK, Ada Azri di Hati Kamu, kerjasama bersama dengan AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Dan juga secara eksklusif kami akan bersama juga dengan bekas penagih dadah yang tentunya ceritanya akan menyayat hati anda di MHI TV3. Bermula 15 November 2020, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memberi kebenaran kepada warga kota untuk berniaga secara kecil-kecilan di kawasan yang sesuai di sekitar bandaraya. Menurut Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, walaupun Kementerian Wilayah Persekutuan memberi kelonggaran kepada penjaja untuk berniaga khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini, aspek kawalan masih dikuatkuasakan oleh DBKL.
Tambahnya, peniaga perlu memohon lesen perniagaan sementara secara percuma melalui laman web DBKL yang sah selama 6 bulan. Menerusi inisiatif dalam tempoh PKPB ini, penduduk wilayah persekutuan dibenarkan berniaga makanan dan minuman, pakaian serta barangan basah sehingga 15 April 2021. Antara syarat yang dikenakan ialah lokasi tidak boleh mengganggu lalu lintas, kebersihan makanan dan persekitaran tempat perniagaan haruslah dijaga. Berikutan ramai yang terkesan akibat penularan wabak COVID-19, khususnya para peniaga. Kementerian akan mempertimbangkan untuk melanjutkan tempoh berkenaan sekiranya inisiatif ini mendapat sambutan menggalakkan daripada warga kota. Para peniaga turut dinasihatkan agar mementingkan pematuhan prosedur operasi standard SOP supaya penularan wabak COVID-19 dapat ditangani segera. Tadi gambaran bagaimana untuk kita menggalakkan mereka berniaga demi menambung pendapatan, dan kita akan berbincang secara mendalam inisiatif Wilayah Bebas Niaga bersama dengan Cik Khairul Anwar Muhammad Juri, merupakan pengarah Jabatan Perizinan dan Pembangunan Perniagaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terima kasih. Terima kasih. Bertandang dengan batik, ada maksud yang indah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari Khamis yang berkat ini. Ya, kita dia. Baik, secara ringkas ya, kita melihat bila mana ada pengumuman yang baik ini oleh Tan Sri Haji Anwar Musa, kita melihat bahawa memang baik, tetapi ada yang tertanya macam mana dengan konsep dan apa yang ingin diwujudkan sebenarnya. Jadi macam mana takrifan dia supaya memberi gambaran yang jelas kepada mereka yang berminat dan bakal berniaga. Ya. Okey, terima kasih Fitri. Pertama sekali terima kasih MHI kerana menjemput kami di sini. Pertama sekali apabila diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Anwar Musa, Menteri Wilayah Persekutuan pada 10 November yang lalu, ramai orang tertanya-tanya macam mana bebas berniaga tu. Kan, dan diterangkan sendiri juga oleh Yang Berhormat Menteri bahawa bukanlah bebas sebebas-bebasnya, masih ada lagi garis panduan yang perlu dipatuhi. Dan bebas tu bermaksud kita memberi ruang untuk mereka menjalankan perniagaan di lokasi yang dia boleh pilih, boleh lihat, tapi dengan syarat tadi yang kita dah nyatakan sebagaimana video tu tadi, contohnya tidak mengganggu lalu lintas, tidak menghalang laluan pejalan kaki dengan teruk, dan juga syarat yang utama ialah menjaga kebersihan juga. So ini antara perkara yang perlu dilakukan oleh mereka yang berminat lah. Dan jika mereka berminat, sebenarnya caranya sangat mudah. Terus pergi ke laman web ataupun e-lesen di BKL di situ, dan boleh mohon terus secara online. Itu dia. Sekali sambutan macam mana? Alhamdulillah, sambutan agak menggalakkan. Sehingga petang semalam, jam 5 petang lebih kurang, kita telah menerima sebanyak 752 permohonan sejak dibuka pada 15 November yang lalu lah. Jadi ada sasaran tertentu ke? Untuk yang ini kita tak menetapkan sasaran yang jelas, ya. Sebab ini kita pun tak pasti berapa ramai yang berminat dan berapa ramai yang terkesan akibat COVID-19 ni. Walaupun kita cuba membantu dan menasihatilah kalau tempat itu tak sesuai, ada yang lebih sesuai, kita akan cuba alihkan dan pindahkan mereka. Khidmat nasihat itu adalah amat penting dalam perkara ini. Itu dia. Kadang memang ada minat, kemahuan tapi tidak sesuai tempat yang mungkin tak praktikal dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa seandainya lah kita bimbanglah tapak dah dapat nanti, tapi disewakan pula. Ataupun timbul pula nanti ialah macam-macam lah perkara kan. Macam mana pemantauan dari segi seawal permohonan sehingga nanti pada perniagaan. Mungkin pada peringkat minggu pertama kita tengok bila mungkin orang tempatan, tapi bila dah masuk minggu ke bulan yang lain pula dah bertukar pula kan. Betul. Jadi yang pertama sekali syarat utamanya ialah mestilah warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas. Dan apabila kita sebut warga negara, maka mereka tu memiliki kad pengenalan yang biru lah, yang ditulis warga negara. So daripada situ mereka memohon melalui online dan kena sertakan salinan kad pengenalan, pelan lokasi dan juga gambar lokasi. Dan kalau tempat tu kawasan persendirian, perlu memerlukan surat kebenaran daripada mereka yang owner tanah. Dan pemantauan kita sebenarnya bermula dah sekarang, dan kita akan melihat di mana lokasi yang sebenar, dan penguatkuasaan secara berkhemah. Kita akan gunakan pendekatan yang sedemikian
Kita akan buat teguran kali pertama. Kalau dia tak dengar kali kedua, dan kita akan datang dengan terpaksa mengeluarkan kompaun. Dan kali ketiga kalau degil juga, dan kita terpaksa sita dan batalkan lesen lah. Sebab bila berniaga mungkin tempat tu agak ramai orang. Jadi macam mana untuk menjaga kita tidak mahu menjadi melihat sebagai tempat pasar malam yang berkumpul ramai orang. Jadi untuk memastikan ada pencarakan jugalah ketika berniaga ini. So kita berikan kebebasan ataupun tanggungjawab itu sebenarnya kepada peniaga itu sendiri. Mematuhi SOP yang ditetapkan oleh KKM dan juga MKN, kena ada pendaftaran mas sejahtera dan sebagainya. So yang ini kena sama-sama lah. Dan kalau mereka berniaga pun jangan terlalu rapat antara satu sama lain. Kena ada jarakkan dia tu at least 1.5 meter jarak supaya berlakulah penjarakan sosial dalam keadaan sekarang ni. Sebab kita perlu pastikan juga tapak niaga itu bersih setiap hari. Ya, betul. Bukanlah menjadi sarang kepada pembiakan tikus pula nanti kan. Ini macam mana? Mungkin kategori yang dibenarkan untuk diniagakan itu ada boleh dapat jelaskan? So kita telah benarkan 4 kategori perniagaan. Yang pertama makanan dan minuman, yang keduanya barangan kering, buah-buahan dan juga barangan mentah atau basah. Ini adalah satu ruang yang kita tak pernah beri kepada mana-mana orang sebelum ini. Dan syarat mereka mestilah menjaga kebersihan semasa dan selepas waktu perniagaan. Dengan saiz yang diberikan 8x8, selepas waktu perniagaan mereka kena simpan dan bawa pulang lah. Tak boleh ditinggalkan di situ. Itu syarat yang kena patuhi. Dan kalau mereka menjual makanan dan minuman, kita minta juga mereka dapatkan suntikan typhoid. Itu bagi menjaga keselamatan makanan yang disediakan lah. Jadi zon waktu bolehkah berniaga sampai 2 pagi? Ataupun jelah dia ikut masa dia, mungkin petang siang dia kerja kan. Malam pun nak berniaga ataupun macam mana pemantauan tu? Kalau waktu normal dahulu mungkin boleh lah. Kan? Tapi kita telah sediakan 4 waktu yang sesuai, iaitu pada waktu pagi selalu untuk mungkin nak jual nasi lemak, breakfast antara 7 hingga 11 pagi. Kemudian yang sebelah tengah hari pula ada yang berminat nak masak tengah hari, lauk pauk dan sebagainya, dari 11 pagi hingga 3 petang. Kemudian yang petang ni mungkin ada yang nak jual goreng pisang, nak jual laksa dan sebagainya. Dia boleh berniaga antara 3 petang hingga 7 petang. Dan yang sebelah malam tu waktu dia agak singkat sikit lah, antara 7 hingga 10. Tapi kalau PKPB ni tamat, mungkin kita akan nanjakkan sehingga jam 12 lah. Itu tapi sekarang ni hingga jam 10 dahulu. Konsepnya kalau mesti ramai di satu kawasan tu kan, ditinggal semua itu ke ataupun macam mana? Ada pak gad jaga ke ataupun macam mana konsepnya? Kalau nak ikut pak gad jaga ni kita susah pula kan nak melantik sebagainya. Tapi kita minta kerjasama dengan Majlis Perwakilan Penduduk sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri. Majlis Perwakilan Penduduk di Kuala Lumpur ni ada 11 parlimen. Mereka perlu bekerjasama dengan pihak Dewan Merayu Kuala Lumpur, terutama sekali pejabat cawangan yang ada di setiap parlimen. So mereka perlu menjadi mata dan telinga jugalah kepada pihak DBKL, menyampaikan apa yang berlaku dan sama-sama kita menasihati dan memberitahu apa yang boleh, apa yang tak boleh kepada masyarakat peniaga ini. Dari segi saringan permohonan mungkin yang mohon tu satu keluarga 7 orang. Jadi adakah ada kuota tertentu untuk berniaga ni? Pada kami selagi dia berumur 18 tahun dan warga negara Malaysia, dia boleh berniaga lah. Satu orang satu lesen dan sebagainya. Tapi bila dia dah mohon, dia kena berada di tapak lah. Bukan macam Fitri cakapkan tadi, mungkin dia sublet pula. Kan? Jadi dia dah dapat, dia sublet pula. Itu kita tak nak. Kita ni nak membantu untuk mereka yang terkesan sebagai tidaklah terlalu teruk nanti, adalah something untuk mereka, dia bawa pulang. Jadi mereka yang memohon, maka mereka itulah juga yang perlu menjalankan perniagaan. Juga pemantauan mungkin awalnya meniaga laksa kan. Tiba-tiba pula ada sampingan yang lain lah. Ubat ke apa kan. Barang-barang suplemen ke tiba-tiba juga dipantau ya. Perlu. Segala jenis ubatan tu sebenarnya saya rasa kurang sesuai kalau diletakkan di tepi jalan begitu dengan cahaya dan sebagainya. Perlu mematuhilah juga daripada bahagian farmasi KKM dan sebagainya. Jadi bagaimana harapan supaya ini memberi satu lagi motivasi yang bagus, memberikan bantuan yang sebaiknya kepada mereka yang terjejas dan mencipta peluang pekerjaan, menambah tabungan buat golongan yang sebegini? Ini merupakan kali pertama Kementerian Usaha Ketuan dan juga DBKL memberikan lesen secara percuma kepada peniaga yang ada, dan kita amat berharap bahawa ruang dan peluang yang ada ini diambil sepenuhnya oleh mereka yang terkesan
dan bila dapat dan menjalankan perniagaan itu, maka semoga dapat memberi nafas yang baru kepada mereka. Walau bagaimanapun, kita amat mohon supaya mereka ni mematuhilah peraturan-peraturan yang ada, SOP yang telah ditetapkan, dan jagalah kebersihan dan elakkan daripada menimbulkan kacau ganggu kepada masyarakat di sekitar. Itu yang menjadi perkara yang penting. Bukan ikut suka nak mana letak niaga dan sebagainya. Sebab ia juga melibatkan keresahan komuniti. Betul. Anda kata tak diuruskan dengan baik, kebersihan yang tak dijaga. Dan juga mungkin menimbulkan macam tadi orang berkumpul di satu tempat. Jadi pematuhan itu sangat penting, kritikal. Betul. Jadi kita minta juga pihak yang datang, pembeli juga sama-sama mematuhi syarat yang ada supaya kita jaga kita lah sebagaimana yang telah diumumkan, kerana kita percaya bahawa sebagaimana yang pernah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri berkata bahawa hampir 800,000 orang kehilangan pekerjaan, dan studi yang dibuat oleh UCSI saya mengatakan bahawa 48% daripada mereka yang diberikan kerja ini berminat untuk menjalankan perniagaan. So mungkin daripada situlah kita mengambil inisiatif ini supaya dapat membantulah kepada rakan-rakan di luar sana yang memerlukannya. Ya, selagi kita war-warakan website yang boleh dikunjungi untuk mendapatkan lesen, silakan. Ya, boleh. Mereka boleh layari, kalau tak pasti boleh pergi kat Google tu, type sahaja e-lesen di BKL, dan klik di sana akan terus keluar banner untuk berkaitan dengan wilayah bebas berniaga. Dan jika mereka mempunyai sebarang pertanyaan, boleh hubungi talian 03 2028 2537 atau 03 2028 2541 atau 03 2028 2538. So kita ada sediakan 3 talian untuk menjadi helpdesk lah kepada masyarakat di luar sana. Itu dia, dengan kategori jualan tertentu saja. Mini spa pun tak boleh, urut kaki pun tak boleh. Tak boleh. Sepada lesen yang berlainan. Itu jadi lain. Apapun, terima kasih kepada Cik Karwan Anwar Majuri, Pengarah Jabatan Presiden dan Pengguna Perniagaan Dewan Merdeka Kuala Lumpur, yang berkongsi tentang inisiatif wilayah bebas niaga. Dan nanti Sofia dan juga Fazika berkongsi pula tentang rebut peluang cipta dimensi kejayaan melalui inisiatif yang disediakan ini. Selepas ini di MHI, kita kembali selepas ini. Hai, apa kata anda bersama dengan Pak Nil hari Jumaat ini bermula 8 pagi di MHI, di mana Pak Nil akan bercakap mengenai program terbaru Pak Nil, AADK, Ada Azri di Hati Kamu, kerjasama bersama dengan AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Dan juga secara eksklusif kami akan bersama juga dengan bekas penagih dadah yang tentunya ceritanya akan menyayat hati anda di MHI TV3. Wilayah Bebas Berniaga, inisiatif baharu yang diwujudkan Kementerian Wilayah Persekutuan. Guru MHI berkesempatan mendekati seorang individu yang merebut peluang ini dengan membuka perniagaan. Bekerja tetap sebagai penyelenggara jalan, Muhammad Syahril Mak Razali mengambil inisiatif menjana lebih pendapatan demi kelangsungan hidup. Memandangkan isteri saya dah tak bekerja dan saya seorang yang menanggung 6 orang anak. Jadi saya tiada jalan lain dan saya cuba berniaga. Seperti mana orang lain berniaga kan. Yang diwawarkan oleh Kementerian Wilayah sebelum ini yang wilayah bebas berniaga. Jadi saya ambil inisiatif itu untuk saya buka gerai burger di bawah flat saya ni lah. Untuk menampung keluarga saya. Menurut Syahril lagi, biarpun tempoh lesen berniaga hanya 6 bulan sahaja, inisiatif ini menjadikan lebih ramai mereka yang berani menjalankan perniagaan berbanding sebelum ini. Baru-baru ni pihak berkuasa ada datang ke gerai saya dan mengambil butiran peribadi untuk diberikan lesen sementara yang dibenarkan oleh Kementerian Wilayah. Dan peniaga-peniaga yang dekat sini pun tak ada rasa takut nak berniaga kan. Walaupun pihak kerajaan membenarkan kami berniaga sampai 6 bulan, pada saya ianya tindakan yang bagus. Alhamdulillah lah
benda ini dapat menyara keluarga saya lah, walaupun ianya jangka masa yang pendek. Sebagai peniaga yang mengikuti program wilayah bebas berniaga, Syahril memandang positif terhadap persaingan yang bakal wujud ekoran inisiatif ini. Cabaran tetap ada lah kan. Biasalah bila kita dah berniaga, bebas berniaga ni, saingan tu banyak lah. Di sini ada berniaga burger, depan sana ada berniaga burger kan. Biasalah, tapi rezeki yang Allah bagi tu kita masing-masing kan. Allah letakkan rezeki kita. Harapan saya sebagai peniaga yang peniaga kecilan-kecilan macam ni, kalau boleh kerajaan teruskanlah kan. Sampai bila-bila lah kan. Jangan hanya sampai untuk 6 bulan saja kan. Terima kasih Encik Syahril. Saya beli. Seperti yang kita semua tahu, para peniaga antara golongan yang terkesan sepanjang pandemik COVID-19. Dengan adanya bantuan kerajaan yang membolehkan penduduk di wilayah bebas berniaga, sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka. Alhamdulillah, Encik Syahril berjaya menjual lebih kurang 40 ke 50 biji burger sehari untuk menampung keluarganya. Itulah tadi sedikit sebanyak perkongsian luahan positif daripada para peniaga melihat wilayah bebas berniaga ni dengan tempoh 6 bulan ini satu tempoh yang sangat baik untuk mereka untuk memulihkan keadaan ekonomi penanganan COVID-19 ini. Ianya umpama seperti memberi sinar harapan yang barulah ya. Khususnya bagi mereka yang terkesan, dan saya pasti mereka yang berniaga ini ada yang mungkin sebelum ini tidak kenal erti berniaga itu macam mana. Tetapi apabila telah pun diberikan lesen secara sementara ini, mungkin dapat idea, oh rasanya nak berniaga lah. Kan itu satu perkara yang kita inginkan ya, untuk kita menjana pendapatan kita. Baik, untuk memperkatakan, untuk merebut peluang berniaga di wilayah bebas ini, bersama kami di studio sekarang ini kita bersama dengan Datuk Muhammad Abdullah yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Khabar Datuk sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih luangkan masa. Okey. Baik Datuk, sedikit sebanyak mungkin permulaannya, mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana perasaan mendengar permulaannya akan diadakan, diwujudkan wilayah bebas berniaga ni Datuk. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput pihak PPKMWP untuk hadir bersama-sama pada pagi ini. Kita rasa ini satu daya ataupun satu semangat yang diberi oleh kementerian ataupun pihak YB Tan Sri Anwar Musa kepada masyarakat ataupun netizen Kuala Lumpur lah. Jadi saya rasa kita terpaksa menggunakan ruang dan cabaran ini untuk sama-sama kita yang terkesan lah, terutama yang terkesan dalam COVID-19 ini. Jadi ini satu perkara yang orang kata macam menerima satu semangat lah, kepada warga Kuala Lumpur, terutama yang terkesan dan berhenti kerja dan sebagainya kan. Jadi kami pihak persatuan amat-amat mengalu-alukan. Saya melihat YB Tan Sri Anwar Musa ni cukup prihatin dengan keadaan masyarakat Kuala Lumpur. Jadi untuk memberi mereka, lebih baik kita memberi mereka pancing daripada kita memberi mereka ikan lah. Saya rasa konsep yang beliau bagi ni memang cukup baiklah bagi masyarakat peniaga dan penjaja kecil. Sebenarnya penjaja kecil ni, kalau disebutkan penjaja kecil ni, ada lagi satu grup yang dipanggil informal. Informal ni mereka tidak ada lesen. Mereka meniaga kerana nak meniaga dalam keadaan terdesak. Jadi dengan cara yang diberi oleh YB Menteri ataupun Menteri Wilayah ini, isunya tak adalah. Yang mana nak dapat lesen susah dan sebagainya. So wilayah bebas berniaga ni adalah satu perkara yang cukup memberi kebaikan bagi masyarakat Kuala Lumpur lah, sama penjaja-penjaja untuk memperkasakan dia punya ekonomi lah. Dan saya percaya ramai yang bergembira sebenarnya. Ya, bergembira. Saya tambah Datuk tadi peribahasa kan, saya tambah peribahasa saya ni, seperti orang yang mengantuk disorong ke bantal. Ya, betul. Kan? Betul. Begitu senang sekali ya kalau kita nak berniaga. Tetapi saya percaya apabila lesen perniagaan sementara ini diberikan kepada golongan peniaga dan juga penjaja ini, saya pasti untuk ahli-ahli itu akan bertambah lagi Datuk. Sebab ramai yang nak mula berniaga. Macam saya sebutkan tadi, penjaja kecil yang berdaftar berlesen melalui PBT, ada yang disebut kepada dalam peniaga kecil tu, ada lagi satu yang dipanggil informal. Dia tak ada lesen, tak mudah dapat lesen dan sebagainya. Mungkin musim dulu dia tak berniaga kan. Jadi perkara ini yang diberi ruang oleh YB Menteri lah. Inilah peluangnya. Maknanya this is a time kau apply lah selama 6 bulan ni, buka meja 8x8, meniaga take away. So ada pengawalan yang tentu, apapun kelulusannya melalui Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
melalui jabatan yang bertanggungjawab lah. Saya percaya Dewan Bandar Kuala Lumpur ni dia tak ambil urus oleh orang-orang yang profesional lah. Terutama dari segi perniagaan, pelesenan. Mereka lebih mahir. Dia tahu menjaga SOP, menjaga dari segi pengoperasi tu kan. Makna dia kena ambil typod injection kan. Dia ada kawasan yang boleh berniaga, yang tak boleh berniaga. Jadi saya rasa agensi ataupun MPP ataupun Majlis Perolehan Penduduk banyak memberi peranan dalam mengenal pasti di kawasan-kawasan yang bukan saja bebas, maksudnya boleh digunakan untuk ruang perniagaan dalam masa-masa yang tertentu. Maksudnya saya melihat tak ada excuse lah. Macam pukul 7 kau boleh berniaga pagi untuk sarapan. Pukul 11 ke atas kau boleh berniaga untuk lunch. Atas sikit daripada pukul 3 ke atas kau boleh berniaga untuk jual kuih-kuih untuk makanan petang. So terus kepada pukul 10 malam. Jadi saya rasa pihak Kementerian Wilayah cukup terutama YB Menteri Tan Sri Anwar dan Dewan Bandar Raya memberi banyak ruang lah, memberi banyak keprihatinan. Jadi saya rasa ayat wilayah prihatin ni memang kenalah pada keadaan sekarang. Jadi kita tak payahlah nak dengar ada perasa negatif ataupun sebagainya. Jangan dipolitikkan perkara ini. Nama itu je ialah untuk membantu penjaja dan peniaga kecil ataupun first timer yang berumur 18 tahun ke atas yang dah kerja dispatch kena berhenti dan sebagainya. This is the time dia boleh apply perniagaan. Jadi saya rasa pihak Dewan Bandar Raya, Kementerian Wilayah Persekutuan dan terutama usahawan kementerian yang dia Datuk Sri Junaidi kan, dia ada satu platform take away, platform warung digital. Maksudnya semalam dilancarkan oleh pihak menteri Medek kan, untuk memberi ruang. Makna tak ada excuse lagi lah. Kau tak payah nak turun, kau beli barang, kau hantar kat rumah. Nak beli korang pisang pun boleh. Mana kau office order korang pisang, so di rider boleh hantar. Betul. Kalau kita tunggu je customer mungkin tak datang. So era baru ni lah kan. Era baru. Norma baru Datuk sekarang norma ni. baru Kalau perniagaan ni. Kita nak tanya juga pandangan peniaga dan juga penjaga kecil kan. Apa yang mereka berniagakan dan apa pandangan mereka tentang kita telah memberikan lesen perniagaan sementara ini. Jom kita saksikan. Kerajaan dah longgarkan bagi di BKL pun bagi lesen untuk peniaga-peniaga tepi jalan ni berniaga. Memang seronok sangatlah, memang happy lah sebab dia orang buka bagi berniaga, tak kisah dah kan. Tak macam dulu lah orang kata. Jadi happy lah, seronok lah. Macam akak ibu tunggal, jadi untuk anak-anak lah. Untuk kehidupan ke depan lah, untuk nak hidup lah. Berniaga cari makan kat tepi jalan ni. Alhamdulillah, Akak memang terima kasih banyak-banyak dengan kerajaan lah. Kelonggaran dia orang bagi banyak pertolongan, sana bantuan sini. Dengan Alhamdulillah dengan DBKL pun dengan bagi kelonggaran sangat-sangat lesen, keluarkan lesen untuk kita walaupun sementara kan. Alhamdulillah lah, akak memang seronok sangat. Ini kerajaan memang prihatin lah sebab during masa ini bukan semua orang ada kerja, setengah orang pun kena terminate. So inilah peluang yang kami ada sekarang lah, bagi peluang kami untuk berniaga tepi jalan ke. Certain aspect memang dapat membantu sikit lah. At least kami ada sikit opportunity untuk making additional income lah during ini PKP. Kalau dia tak bagi niaga, mana-mana pun tak bagi niaga, memang kami pun tak ada opportunity ni lah untuk berniaga lah. Let's say 6 bulan untuk kami berniaga mana-mana pun, at least kami ada opportunity untuk peluang untuk 6 bulan inilah. Tak pernah sangka lah selama hari ni. Selama ni ingat susah nak berniaga, tak boleh berniaga kan. Tapi sekarang ni dah jadi PKP ni, alhamdulillah lah dibagi kelonggaran macam ni, boleh berniaga kan. Syukur sangat-sangat lah. Kerajaan faham apa semua kan, dapat bagi kita peluang. Orang-orang yang dah tak boleh kerja, dah tak ada kerja, bolehlah berniaga macam ni. Syukurlah. Yang penting kita ikut SOP. Apa yang dia cakap, apa kerajaan cakap, kita ikut. Untuk yang tak ada kerja okey, tapi terlalu banyak saingan lah. Sebab kalau bagi kelonggaran sangat apa semua kan. Tapi itulah untuk yang tak ada kerja, apa-apa boleh buat okey lah. Tapi yang dah berniaga ni memang banyak saingan juga. Memang rasa macam terbeban jugalah sebab banyak saingan, banyak peniaga-peniaga yang turun. Sebab yang belakang saya pun baru je berniaga, baru 2-3 hari lepas. Tapi nak buat macam mana sebab
kita kena tengok overall lah, senang. Nak berniaga tu tengok orang berniaga apa, jangan berniaga benda yang sama. Kalau benda lain-lain, okeylah sebab kita faham. Dia pernah start berniaga kan. So ada yang tak ada duit, contoh kan, dah buang kerja, tak ada duit di rumah. So susah kan juga. So ada family besar, nak bayar rumah kereta, nak bayar rumah sewa. So dibikinlah rumah macam ni. Kalau ada berniaga, bagus juga membantu keluarga dia, sara hidup dia. Ini rezeki yang masing-masing lah. So kita pun berniaga, kita pun dapat rezeki. So dia pun berniaga, so dia pun akan dapat rezeki juga. So kita tak boleh halang dia lah. Jangan rapat-rapat sangat lah. Kalau boleh berniaga, jauh-jauh sikit. Saya suka perkataan yang digunakan, rezeki itu masing-masing. Jadi ini antara dah ada diberi platform tu, itulah masa kita ambil peluang ni. Kita melihat apa lagi boleh kita buat untuk menjana pendapatan. Kan Datuk? Datuk, kita melihat begitu banyak ramai yang mungkin akan ambil peluang ini untuk mula berniaga. Mungkin daripada media sosial pun dia terus jadi perniagaan dan sebagainya. Ya, betul. Daripada sudut pandang persatuan pula, adakah ini sesuatu yang memerlukan sedikit sebanyak pemantauan kerana kita melihat makanan, kebersihan semua kena menjaga. Di mana perspektif? Terima kasih. Jadi apa pun bermula yang baik itu mestilah ada pemantauan dan susila atau tata tertibnya lah. Jadi di segi penjajaan ni kebersihan nombor satu lah. Sebab apa, kalau kita bebas berniaga tanpa ada pemantauan dari segi kebersihan, sama pengoperator tu kena bebas dari penyakit, sampah sarap. So Dewan Bandar Raya telah membuat garis paduan yang tertentu. Mana setiap peniaga itu mestilah menjaga kebersihan dengan jarak perniagaan tertentu, jenis perniagaan tertentu, supaya tidak ada konflik antara satu sama lain. Lambakan dia banyak, jadi penawaran melebihi daripada permintaan. Jadi kita mengharapkan supaya terutama soalan tadi kebersihan. Kebersihan memang kita tekankan kat sinilah. Jadi dari segi yang lain lagi seperti yang penting dalam perniagaan ni lah cara macam mana nak market perniaga dia punya produk tu. Jadi dalam platform ini Kementerian Usahawan sama macam Datuk Seri Junaidi ini telah mengambil satu langkah yang baik, iaitu termasuk wilayah persekutuan ini dan seluruh Semenanjung Malaysia dan Malaysia amnya lah untuk mewujudkan satu platform untuk dia ambil barang, collect the item untuk hantar kepada orang yang nak beli itulah. Jadi saya rasa kerajaan pada hari ini cukup memandang isu memperkasakan ekonomi cara mikro, cara yang tidak formal ni, peniaga-peniaga yang tidak formal ni banyak kali terlepas pandang lah kan. Jadi pada kali ini saya rasa dengan langkah yang disebut ataupun diberi oleh Menteri Wilayah Persekutuan, saya kata peniaga-peniaga informal ni dia paksa menarik lega lah. Aku dah boleh berniaga, aku tak perlu buat apa-apa, aku buka 8x8, aku boleh berniaga dari PPR, dari flat-flat, mereka turun depan kawasan. Tapi walau macam mana pun kenalah ikut kelulusan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur melalui pengurus cawangan di setiap parlimen lah. Mereka lebih mahir dengan kawasan mereka dan mereka akan bekerjasama dengan Majlis Perwakilan Penduduk. Saya rasa tak ada masalah lah. Kalau ada berlaku konflik pun dari segi kedai-kedai statik, macam kita elakkan lah. Kalau depan gerai itu perniagaan yang sama kan, Saudara Dewan Bandar Raya faham. Sebab ini katakan ada bazaria kat situ, ada pusat penjaja. Dia tidak bolehlah menjual makanan. Tapi dia menjual dalam masa 3 atau 4 jam. Makanan untuk minuman pagi, macam nasi lemak, goreng pisang, lontong ataupun sebagainya lah. Makanan Malaysia lah. Betul. Jadi saya nak menyentuh juga, bukan saja ini terbuka pada semua orang India, orang Cina kan. So tak ada masalah perkauman lah dari segi penjajaan ni. So you nak buat, you buatlah. You apply. Everybody dapat peluang yang sama. Itu yang kita perlu tekankan dekat sini, Datuk. Sebab apabila Kementerian Wilayah Persekutuan memperkenalkan sistem ini untuk mana mereka yang nak mula berniaga, lesen sementara ini, ramai yang bermula nak berniaga tetapi mereka tak tahu bagaimana SOP. Ada di antara mereka yang okey, dah ada barang, main letak je kan. Mereka tak tahu sebenarnya kena ada proses permohonan juga untuk dapatkan lesen sementara ini selama 6 bulan. Okey, baik Datuk. Kerajaan telah pun memberikan GKP, Grant Khas Prihatin, yang RM3,000 dan saya pasti mereka menggunakan wang itu untuk memulakan perniagaan. Tetapi ada di antara kita yang mungkin rasa duit itu terlalu banyak dan saya mungkin beranggapan bahawa keadaan akan menjadi macam sia-sia. Contohnya kalau mereka ni menggunakan duit itu
tidak di jalan yang betul. Sebagai orang yang dah berpengalaman dalam bidang perniagaan, penjaja kecil, nasihat untuk mereka ni, Datuk, yang mana baru nak start berniaga ni, tak tahu cabangnya banyak sebenarnya, Datuk. Ya. Okey, terima kasih. Saya rasa sikap yang begini kita tak perlulah, sebab kita kena ingat tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang menyambutnya, kena gunakanlah sebaik-baiknya. Okey, janganlah digunakan dapat duit tu kan, nak repair motor ataupun dah fikir nak beli handphone dan sebagainya. Ruang yang diberi itu ialah untuk mereka memulakan satu era. Mana kerja sekarang susah. Banyak kadar pengangguran, graduate pun susah nak kerja. Macam baru-baru ni, macam semalam mungkin MAS telah memberhentikan banyak pekerja-pekerja dia. Bukan MAS saja, mungkin banyak yang terkesan lah. Jadi saya rasa soalan tadi, kalau dia bagi kerajaan cukup prihatin memberi peruntukan 3,000, you nak kena start up, start perniagaan. So gunakanlah sebaik-baiknya sebagai modal awal, modal awal untuk kamu memulakan satu kerja yang cukup baik, cukup mulia di sisi agama Islam, iaitu perniagaan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Dengan berkat itu mungkin dari segi peniaga, penjaja informal ni kepada peniaga kecil, terus kepada peniaga yang lebih berskala besar dan kepada peniaga sederhana jadi usahawan. Ini sebenarnya yang hasrat kerajaan. Saya melihat bahawa tak ada orang miskin kalau dia betul-betul berniaga lah. Saya setuju, Datuk. Saya rasa saya melihat banyaklah di Jalan Raja Bot tu kan, peniaga-peniaga bandar, peniaga-peniaga sayur kampung kan. Mereka boleh hidup pada masa generasi kami ni kan. Mereka boleh menghantar anak pergi universiti, boleh membeli rumah dan sebagainya. Ini perniagaan atau penjaja kecil ni memang kita perlu perkasakan, sebab numbers dia memang kita tak boleh nak catat secara betul. Jadi jangan dengan dibuat oleh Tan Sri Anwar Musa dan pihak Medak ataupun pihak ni, saya rasa insya-Allah data ni boleh digunakan untuk menggiatkan balik selepas COVID ni lah. Maksudnya ada orang jual pasar borong, ada jual sayur, ada jual kutu piring, ada jual kutu bambu. Tapi Datuk, kita harapkan memang tak ada sesiapa atau pihak mana yang mengambil peluang ini dan mungkin mengambil kesempatan pula. Tak ada. Mungkin perniagaan yang dah sedia ada, nak meluaskan kawasan-kawasan dan sebagainya kan. Jadi adakah kita sepatut memberikan peluang ini bagi mereka yang tak pernah berniaga sebelum ini? Ya, sebab itu Dewan Bandaraya membuka kepada sistem Maya, sistem apps dia digital untuk kita pohon melalui sistem yang dia ada kat sini kan. Maksudnya mereka boleh apply direct. Tidak ada orang tengah, tidak ada dia gunakan hanya nasihat daripada MPP, Majlis Perwakilan Penduduk, dengan pihak pengurus cawangan. So macam saya sebutkan tadi, Majlis Perwakilan Penduduk ataupun pihak pengurus cawangan ni merupakan orang-orang yang dilantik ataupun orang-orang yang cukup mahir dengan kawasan lokaliti mereka. Jadi tidak adalah berlaku kesesakan, dia tahu persatuan penduduk tu, dia tahu arus mana nak trafik dan sebagainya. Saya rasa itu sajalah yang terbaik lah. Terbaik untuk untuk wilayah persekutuan lah. Betul. Kita harapkan mereka menggunakan peluang ini sebaik mungkin ya. Bukan senang sebenarnya Kementerian Wilayah sebenarnya nak memperkenalkan wilayah bebas berniaga ini sebenarnya dan ambil peluang ini. Satu langkah yang berani lah. Satu langkah yang berani bagi Tan Sri Anwar Musa sendiri sebenarnya. Panglima. Panglima ya. Betul, dan kita harapkan inisiatif ini sebagai salah satu daripada lonjakan paradigma ya dalam konsep untuk kita memantapkan ekonomi negara. Ucapkan terima kasih kepada Datuk Muhammad Abdullah yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan kerana meluangkan masa memberikan pandangan berkenaan wilayah bebas berniaga ini. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk ke mana? Kita akan bersama dengan rakan tugas kita, Fetri Yahya, untuk perkongsian seterusnya. Silakan Fet. Okey, dan ini kami mencari jago cabaran snack macam pro dengan Nestle. Wang tunai berjumlah RM280,000 menanti anda dan caranya memang mudah saja. Cipta resepi snack, pencuci mulut ataupun minuman unik yang pelbagai produk Nestle dan muat naik gambar ataupun video resepi ke media sosial dengan hashtag snack macam pro dan dia Nestle. Dan anda kena tag rakan-rakan anda. Yang pentingnya mesti ada produk Nestle dalam gambar ataupun video. Pembelian hadiah utama akan berpeluang untuk masak bersama Chef Naim di TV3. Layari www.dnestle.com.my/cabaran snack macam pro untuk maklumat lanjut.
Jadi selamat mencuba dan berkarya dengan minuman dan juga snack yang lazat. Kembali selepas ini untuk alunan muzik berterusan di MHI sekejap nanti. Hai, apa kata anda bersama dengan Pak Nil hari Jumaat ini bermula 8 pagi di MHI di mana Pak Nil akan bercakap mengenai program terbaru Pak Nil AADK. Ada Azli di Hati Kamu, kerjasama bersama dengan AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Dan juga secara eksklusif kami akan bersama juga dengan bekas penagih dadah yang tentunya ceritanya akan menyayat hati anda di MHI TV3. Okey, ada sikit gangguan teknikal. Setelah berhujung kan. Anda melihat siapa yang akan kita bawakan kepada anda. Sangat menarik sebenarnya. Itu gambaran ya. Okay. Ya, kita akan bersama dengan artis kita sebentar lagi ya, iaitu Amir Hassan. Ada lagu terbaru, lagunya macam Syasha, bagaimana cerita lah. Sofia. Macam contohlah lagu dia macam tu lah. Okey. Sila pastikan penjarakan fizikal. Sebenarnya dia ni bagi Amir Hassan dulunya kita dengar cerita lah dia suka hip hop, lagu hip hop sebenarnya. Tetapi lagu ni agak berbeza pula. Dia tukarlah genre-nya. Dia Aisyah lah. Tapi dia nampak makin matang, kenapa ya? Kita akan tanya selepas ini. Dengarkan lagu istimewa ini, silakan. Silakan Amir. Tapi Aisyah memang Aisyah, muka Aisyah, tapi Aisyah. Bila kamu masuk, fikirku layang. Bila kamu datang, ku makin rasa sayang. Oh sayang, biar ku belaimu. Andainya kau tahu betapa aku cintakanmu. Tapi Aisyah, memang Aisyah, muka Aisyah, tapi Aisyah, memang Aisyah, muka Aisyah, tapi Aisyah. Ku rasa aku cintakanmu. Bagi peluang sampai ke bintangku danmu, melayang-layang malam dan siang pacarmu. Biar ku tunggu, ku hanya mahumu. Ku rasa tenang bila ku denganmu. Aku tunggu sampai nanti, karena aku bersama sehati. Jiwa raga di milikmu, namun ku tak pasti kalau kamu tahu. Biar ku pasrah keluar hatiku. Tapi Aisyah, memang Aisyah, muka Aisyah, tapi Aisyah, memang Aisyah, muka Aisyah, tapi Aisyah. Ku rasa aku cintakanmu. Aisyah, 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 tapi Aisyah, Aisyah, Aisyah. Aku malu denganmu. Aisyah, 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 Aisyah. Ku rasa aku cintakanmu. Aisyah ya. Nampak tak dia syai-syai sampai awal-awal tadi pun tak keluar suara. Lagu pun tak keluar juga. Lagu malu dah. Tapi tu gimmick sebenarnya kan. Kan dia nak tahu lagu dia tu kan. Pernah buat posing gitu ya. Selamat kembali ke Aisyah. Tapi genre yang sangat berbeza berbanding dulu. Kenapa tiba-tiba bertukar. Okay, daripada first single Amir iaitu orang kata
pop ballad. Lebih pada jazz lah my first one. Lepas tu second adalah pop ballad. Third ni saya lebih pada betul full pop R&B lah. Di atas sebab saya memang minat sebenarnya hip hop, R&B semua, tapi bila saya masuk industri ni itu bukan direction saya lagi. Jadi pada waktu tu macam kita still new, so we don't know. Masih tercari-cari. As in macam Amir cuba mencari okey apa sebenarnya yang lagu yang Amir patut bawa kan. Jadi and Amir fikir okey tiba masa untuk Amir macam buat apa benda yang betul-betul suka. Jadi itu yang timbulnya Aisyah ni. Lagi satu di atas sebab mungkin Amir rasa rugi kalau Amir tak explore genre-genre lain sebagai seorang pemuzik kan. Jadi Amir keluarkanlah lagu Aisyah ni. Dia lain sikit lah. Aisyah ini bercerita tentang apa sebenarnya? Malu dengan siapa tu? Dia lelaki pemalu kan ni? Dia sebab lelaki kadang-kadang dia ada juga dia punya side yang dia malu sebenarnya tahu. Macam perempuan, tambah lagi kalau contoh tiba-tiba perempuan tu yang betul-betul kita suka, jadi kita malu. Malu atau terang lah. Nak meluahkan tu malu. Dia macam dia dah sampai depan perempuan tu tapi dia macam tak boleh. Kenapa? Kenapa lelaki macam tu? Dia introvert kan? Dia introvert, more to introvert lah. Okey. Tapi lagu ni more to easy listening semua kan? Yes. Tak pilih lagu-lagu yang tarik tinggi semua tak lah? Tak ada. Okey. Kalau Amir lihat dari segi perkembangan BBNU sekarang ni bagaimana? Sebab daripada program reality pun sekarang ni banyak ramai melahirkan generasi-generasi baru. Amir sendiri nak bersaing dengan mereka ni bagaimana? Apa pendekatan yang Amir gunakan? Kelainan dari segi mungkin penulisan, sound daripada muzik tu. Jadi benda tu orang kata sebab sekarang terlampau banyak penyanyi dan semuanya boleh menyanyi sekarang. Jadi kena cari identiti lah. Bukan sahaja daripada segi orang tu macam mana, tapi identiti dari segi muzik juga. Okey. Jadi, sebenarnya lagu ni dia banyak terima pengaruh mana? Reference. Reference dia lebih kepada luar lah. Jadi Amir macam kita tengok macam penyanyi luar, Bazi, Aligiti, so ambil dia punya ilham tu. Nampak ada sikit lah. Kita nak buka telefon anda. Kalau sekiranya anda punya soalan kepada Amir, boleh tanyakan 0377261603. Baik, Amir, peminat macam mana? Adakah mereka suka, mungkin dulu tulisnya lain sikit, sekarang ni dah lain sikit kan? Adakah mereka menerima ataupun cakap kenapa tukar ni? Ada yang lebih meminati Amir yang nyanyi seperti dahulu, which is pop ballad apa semua. Tapi bagi Amir, ramai yang terima lah. Dia fresh. Dia something new yang bukan orang tak expect benda ni daripada Amir. So orang akan expect Amir just continuing nyanyi lagu pop ballad tapi Amir keluar something else. Jadi ada yang tak boleh nak terima. Macam nak juga yang kenapa Amir buat lagu macam ni, kenapa tak macam first dengan second single Amir. Amir pun tak tahu macam nak jawab. Amir just hanya mampu cakap yang saya muda lagi untuk dan saya ingin mencuba. Cakaplah sebab Amir versatile. Tu je. Amir ni muda berapa tahun? Kita tahu mungkin peringkat umur sekarang ni mungkin Amir lebih selesa untuk menyanyikan lagu berbentuk urban macam ni. Kita tahu 5 tahun lagi kita tak tahulah kan bagaimana perkembangannya kan. Nak bekerja dengan Factory Raya pula kot. Itulah. Lagu ni apa? Tengok tu tadi. Lagu ni memanglah tak menunjukkan vokal kan lebih kepada penjiwaan dan ekspresi. Macam dia punya lirik video ni pun nampak santai, terkini. Akan ada klip video ke nanti kan yang InsyaAllah, alhamdulillah dah selesai untuk rekod music video apa semua. Cuma sekarang kita orang tengah nak tentukan tarikh bila nak release lah music video. Okey, baik. Di talian kita bersama dengan Nora Shikin. Panggil. Assalamualaikum. Salam. Rashikin. Ya, saya. Soalannya kepada Amir? Ada soalan nak tanya. Silakan. Hello? Ya. Amir mendengar ni. Saya nak tanya dengan Amir. Ya. Amir selain menyanyi, Amir tak teringin ke nak cuba bidang berlakon ke? Sebenarnya saya memang teringin nak masuk dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Tapi dia tambah pengacaraan tu. Lama. Tak caras ya. Tapi orang kata rezeki belum ada kat situ lagi. Jadi kalau ada rezeki memang kalau berlakon suka watak apa? Saya akan terima apa-apa segala watak. Saya akan cuba study dan menjiwai watak. Tapi berlakon tak adalah macam Aisyah. Tak ada lah. Tak boleh lah. Itu nanti terus tak ada job. Sebab Amir macam soft spoken. Kalau bagi watak macam antagonis boleh bawa ke? InsyaAllah. Tapi perlu study dulu lah kot watak tu.
Ya, sebab bidang hiburan ni dia cabangnya banyak kan? Ya, betul. Tapi permulaannya rezeki Amir sekarang ni dalam nyanyian. InsyaAllah lah akan ada lagi rezeki-rezeki lain. Untuk popular perlu tak gosip? Perlu tak gosip? Untuk memanaskan nama Amir Hassan. Panas. Kesesengan identiti budak baik, bebas kontroversi. Dia kalau boleh nak bebas kontroversi lah. Tapi kalau kita tak tahu benda tu kan, tiba-tiba ada, tiba-tiba macam senyap, sunyi je. Tapi kalau ada pun harap-harap bukan benda yang tidak elok lah. Biar kontroversi yang bagus lah. Ya. Baik, kita pengen seterusnya. Ya. Abdul Rahim. Assalamualaikum. Hello, salam. Ya. Ibrahim okay, ya? Ya, saya. Okey, sila bercakap dengan Amir. Okay, Assalamualaikum Amir. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Macam kawan. Kawan ni. Apa khabar member? Tak ada, saya sebenarnya mengikuti Amir sejak daripada satu rancangan reality ni. Ya. Tapi memang tak puas lah sebab paruh jalan je kan dapat tengok kan. Ya. Okay, so saya nak tanya. Okay, Amir ada perancangan untuk berkolaborasi dengan senior artis ataupun dengan rakan BBID lain? Setakat ni dalam orang kata nak kita memang nak akhirnya berduet dengan artis lain ataupun feature dengan artis lain, tapi buat masa ni belum lagi kot. Kalau ada rezeki mungkin tahun depan, insya-Allah dalam masa terdekat tahun depan lah saya akan berduet dengan artis lain. Saya nak sangat duet dengan kalau boleh M. Nasir lah. Nampak tak? Saya nak bring back macam Malik dengan M. Nasir dulu macam tu lah. Okey. Memang Dato' M. Nasir memang tengah tengok ni. Cakaplah datang dengan Dato' M. Nasir. Dato' jumpa dekat kumpulan keluarga Raup. Okey, baik. Terima kasih Amir Hassan. All the best. All the best. Terima kasih. Dengan lagu Aisyah ini. InsyaAllah. Senang nak ingat lagu ni sebenarnya. Macam tadi, saya pun dah boleh hafal sikit. Aisyah. Saya dah joget-joget lah kat tepi. All the best untuk single lagu ni. Okey, dan kita ada sikit perkongsian apa yang akan menarik esok. Kita saksikan sikit rangkumannya. Ya. Hai, apa kata anda bersama dengan Pak Nil hari Jumaat ini bermula 8 pagi di MHI di mana Pak Nil akan bercakap mengenai program terbaru Pak Nil AADK. Ada Azri di Hati Kamu, kerjasama bersama dengan AADK, agensi anti dadah kebangsaan. Dan juga secara eksklusif kami akan bersama juga dengan bekas penagih dadah yang tentunya ceritanya akan menyayat hati anda di MHI TV3. Okey, dan dah sampai ke penghujung. Moga anda dapatkan peluang untuk berniaga demi pendapatan dan elakkan berhutang untuk hidup yang lebih sejahtera. Teruskan kreativiti anda untuk mencari rezeki yang halal bagi diri dan juga keluarga. Ya, sebagai penutup MHI hari ini kita bersama dengan Amir dengan lagunya Bicaramu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bicaramu membuatku merasakan ada cinta di hatiku. Senyumanmu membuatku berakhirlah sudah kisah cinta lamaku. Dan kini semuanya tentang kita. Kau bawa hati ini, oh terbang bersamamu, membawa cinta aku yang terdalam. Akhirnya cinta ini bersatu kembali. Mungkin takdir penentu segala. Bicaramu membuatku merasakan ada cinta di hatiku.